سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid. Seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tuan-tuan, setelah sekian lama kita tidak dapat meneruskan kuliah kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama meneruskan. Bahkan sebenarnya kita baru nak mula kuliah kita ni dengan kita menggunakan sebuah buku kecil yang bertajuk Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan. Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan. Sangat sensitif di negara kita, yang tajuk ini tuan-tuan merupakan tajuk, barangkali salah satu tajuk yang memecah belahkan masyarakat kita, menyebabkan wujudnya label-label tertentu terhadap golongan para asatizah. Hak ni golongan Wahabi, yang ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Wahabi kata dakwah kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, hampa bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dahlah kita menderita tentang perpecahan dari semua sudut kehidupan kita, ekonominya, politiknya. Ni masuk, kalau bab bid'ah ni tuan-tuan, ialah isu-isu berkaitan dengan amal ibadah kita. Tentang akidah kita pun kita berpecah, kita berbalah sesama sendiri. Kesannya ialah masyarakat keliru. Masyarakat yang ada di bawah tu, dia kata ustaz ni kata lagu ni, mai ustaz lain kata lagu lain pula dah. Jadi kita tak tahu hak mana satu betul. Lah tak sudah buat langsung mah. Lagi haru kalau dia buat keputusan lagu tu. Jadi tuan-tuan, malam ni saya nak baca dulu kat tuan-tuan tentang bid'ah ni. Kata-kata para ulama kita yang saya petik dulu daripada kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti. Dalam kitab dia Al-Amru Bil Ittiba' Wan Nahyu 'Anil Ibtida'. Imam Suyuti ini tuan-tuan, dia ulama besar lah. Dianggap sebagai salah seorang mujaddid Islam. Dia tulis kitab ni, tajuk dia lah, kalau kita nak terjemah kitab dia tu, makna kitab tu perintah supaya kita ni ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, wan nahyu, dan larangan daripada kita duk reka cipta ajaran agama. Ibtida' tu dengan makna reka ajaran agama. Jadi saya nak petik ni bukan semua, nak petik kata-kata yang saya nak bawa tuan-tuan yang ikuti kuliah ni, supaya tuan-tuan bayangkan kata-kata inilah, kata-kata yang diucapkan oleh para ulama ini, bila disalah faham, dia akan menimbulkan salah faham dan akan menimbulkan perbalahan dan perpecahan, seolah-olah tak ada dah jalan keluar dah. Maknanya kita kena terima apa yang berlaku, apa yang kita dok buat ni memang salah. Lagu tu gambarannya yang kalau kita baca kata-kata ini tuan-tuan. Saya petik ada berapa ni, ada lebih daripada 10 lah. Mungkin saya pilih-pilih lah tuan-tuan sebagai mukaddimah kitab kita ni tentang bahaya bid'ah. Abdullah bin Abbas, ini sahabat terkenal, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dipanggil, digelar oleh umat Islam sebagai Habrul Ummah. Habr ni makna dia
padri lah. Kalau dalam agama lain tu orang panggil padri. Dia punya kedalaman ilmunya dan diperakui. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin Abbas ni supaya dia menjadi orang yang faham agama ni. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dipetik oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti, dia berkata, inna abghadal umuri ila Allahi al-bid'ah. Makna dia apa tuan-tuan? Sesungguhnya perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan-amalan bid'ah. Sebab tu kita nak bincang tajuk bid'ah. Sebab kita takut nanti kita dok buat amal-amal, kita dok ingat kut elok dah. Rupanya termasuk dalam perkara bid'ah yang tak boleh buat, bercanggah dengan ajaran Islam. Itu perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kita baca hak kedua pula, bagi cepat-cepat ni tuan-tuan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama tabi'in, dia kata apa tuan-tuan? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Makna dia, makna kata-kata Sufyan Ats-Tsauri ini, bid'ah ni, perkara-perkara amalan-amalan bid'ah ni lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kalau ada orang lah takdir kata dia buat benda ni bid'ah, fulan pula dia buat maksiat, dosa besar, kata dia buat maksiat. Hak mana yang paling iblis suka tuan-tuan? Iblis suka kawan hak buat bid'ah. Hak maksiat tu pun dia suka jugalah, bagus dia kata kan. Tapi kalau ada orang buat bid'ah, hak tu lagi-lagi dia sayang, lagi-lagi dia suka. Kenapa? Alasan yang diberikan oleh Al-Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia kata sebabnya ialah maksiat-maksiat ni yutabu minha. Orang hak buat maksiat, katalah dia berzina tuan-tuan. Dia nak berzina sampai lama mana? Sampai satu hari dia akan menyesal. Dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat macam tu. Mana ada orang buat maksiat dia kata hak dia buat bagus. Orang berzina, dia tahu tak maksiat tu, zina tu dosa besar? Dia rasa bersalah tak tuan-tuan? Dia rasa bersalah. Dia mencuri, dia merompak, dia membunuh. Lambat laun dia akan menyesal dan dia akan bertaubat dan insya-Allah taubatnya akan diterima. Itu tabiat amalan yang namanya maksiat. Tapi bid'ah ni kalau orang buat, la yutabu minha. Bid'ah ni dia buat tu, dia anggap benda tu elok, dia anggap benda tu betul, benda tu menurut sunnah Nabi SAW. Pada hakikatnya benda tu salah, benda tu tak betul. Dia sangka benda tu betul, benda tu elok. Dia nak bertaubat tak tuan-tuan? Dia nak berhenti dah amalan dia tu? Tak. Pasal apa dia nak tak berhenti? Pasal dia ingat benda yang dia buat tu disukai oleh Allah, diredai oleh Allah, tak bertentangan sikit pun dengan ajaran Islam. Mana dia nak bertaubat? Dia akan terus buat lagi. Dia tak akan berhenti sampai bila-bila. Sebab itulah iblis suka orang buat bid'ah. Iblis suka. Pasal dia tak akan berhenti. Beza dengan orang buat maksiat. Orang buat maksiat dia akan berhenti insya-Allah satu hari nanti. Ini masalahnya, persoalan bid'ah yang jadi penting yang kita kena bincang. Pasal orang buat bid'ah ni dia tak akan berhenti. Dia kuat tahu gitu. Pasal apa? Dia rasa hak dia buat tu betul, hak dia buat tu elok. Okey, dua. Yang ketiga pula tuan-tuan. Juga kata-kata Sufyan Ats-Tsauri dipetik oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Man sami'a min mubtadi'in
lam yanfa'hu Allah bima sami'a wa man safahahu faqad naqadha al-islam urwatan urwah. Ini kata-kata Imam Sufyan Ats-Tsauri lagi, tuan-tuan. Maksudnya apa dia? Sesiapa yang mendengar ucapan pelaku bid'ah, ni tok guru, ada seorang tok guru tapi dia ni pengamal bid'ah. Siapa pergi duduk mengaji kat dia, pergi duduk ambil ilmu kat dia, dengar dia bercakap, ceramah, kuliah yang dia sampaikan itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, lam yanfa'hu Allah. Allah tak bagi manfaat sikit pun. Kau lah nak dapat pahala. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah dapat pahala. Tapi orang hak pergi duduk dalam majlis ilmu, ilmu tu disampaikan oleh sahibu bid'ah, al-mubtadi'. Memang dia nak ajak masyarakat buat jahat, buat tak baik lah, tapi dia anggap benda tu baik. Siapa pergi dengar kuliah dia, pergi dengar ceramah dia, Allah tak bagi manfaat sikit pun, tak dapat pahala sekupang pun. Lam yanfa'hu Allahu bima sami'a. Wa man safahahu, dan barang siapa pergi bersalam dengan dia pula. Pergi salam dengan tok guru hak pengamal bid'ah ni, yang duk mengajak orang melakukan bid'ah macam dia buat juga ni. Pergi duk salam dengan dia. Orang Melayu, tuan-tuan, bukan takat salam, cium tangan. Cium tangan, cium kaki pada. Faqad naqadha al-islam, maka sesungguhnya dia telah pun merungkaikan ikatan Islam, urwatan urwah, satu simpulan demi satu simpulan. Islam ni diibaratkan seperti tali yang kita ikat dari kemas. Satu ada simpul-simpul, dia pergi rongkai satu, buang Islam satu, buang lagi yang ketiga, buang. Lahir nak ada apa pada Islam, tuan-tuan, kalau orang duk rongkai satu persatu ajaran Islam. Jadi maknanya bid'ah ni, tuan-tuan, benda bahaya pada agama. Kalau kita tak mengenalinya, silap-silap kita akan terjatuh di kalangan orang yang duk ingat dapat pahala, orangnya dapat dosa, bahkan kita sedang meruntuhkan ajaran agama kita kerana kita mengagungkan, membesarkan guru-guru, ulama-ulama pengamal bid'ah ni. Akhirnya akan runtuhlah binaan agama Islam ini, tuan-tuan. Okey, saya berhenti dulu, tuan-tuan. Dah banyak ini. Cuba tuan-tuan bayangkan kesan dia. Kata-kata inilah kita ambil baru 3 ni kan. Bayangkan kesannya kalaulah kita berpendapat, kita terpengaruh dengan satu pemikiran yang menganggap duk baca lepas sembahyang, kita lepas sembahyang kita zikir kuat-kuat ramai-ramai macam tu imam kita buat tu, kita kata itu bid'ah. Kita terima, tapi mengaji, kita pergi belajar, kita pun rasa itu semua sia-sia tu, duk zikir ramai-ramai lepas sembahyang tu, itu bid'ah. Doa ramai-ramai pula, amin, amin. Kita amin sungguh-sungguh pasal kita rasa ni bagus. Katakanlah amalan itu kita anggap ianya bid'ah, tak baik amalan tersebut, bukan ikut sunnah, bukan ikut petunjuk Nabi SAW. Kita menganggap lagi orang yang baca talqin kat nak meninggal dunia tu, kita duduk bisik telinga, la ilaha illallah, tu tak apa lagi. No, hak talqin masa di kubur tu, idza ja'al malakani, bila datang 2 orang malaikat, duk baca. Amalan tu, orang duk buat amalan tersebut sebagai pengamal bid'ah. Siapa duk buat tu? Tu imam ah. Tu imam, tok bilai masjid, tok guru kita yang duk ada kot negeri Kedah ni, tuan-tuan, semuanya duk pergi baca ngaji kubur ni lah tu. Pergi mengaji kubur tu lagi bid'ah. Depa kata lagu tu lah. Kita terima pendapat itu, tuan-tuan. Itu pengamal bid'ah semua tu. Tuan-tuan terapkan balik yang tadi ni, tuan-tuan. Kita anggap, maka pertamanya kita akan menganggap itulah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana berdasarkan kata-kata Abdullah bin Abbas tadi, inna abghadal umuri ila Allah al-bid'ah. Perkara yang paling Allah benci dalam amalan-amalan yang manusia buat ni ialah bid'ah. Tu hak apa buat tu Allah benci, Allah tak suka. Tu yang semangat duk bersyarah, duk pi tentang ni tak boleh, ni bid'ah. Pasal apa? Depa menganggap amalan itu
adalah amalan yang paling buruk, paling keji, paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu, yang kedua pula, kita ambil kata-kata Sufyan Tsauri pula tadi ni kan. Bid'ah ni ialah amalan yang iblis paling suka. Iblis suka lebih daripada orang buat maksiat lagi. Kan kita sebut dah tadi ni kan. Dan banding dengan maksiat, iblis suka buat bid'ah lagi. Pasal apa? Pasal hak bid'ah yang kita buat tu, katalah baca talqin. Kita buat tu pasal apa tuan-tuan? Kita anggap benda tu sebahagian daripada sunnah. Boleh diamalkan, tidak menyalahi. Kita duk baca ni, lepas sembahyang, kita berzikir kuat-kuat, ramai-ramai. Kita anggap amalan tu baik tak tuan-tuan? Kita baik. Mereka anggap itu bid'ah. Okey, orang hak buat tu, dia nak berhenti tak tuan-tuan? Mana dia nak berhenti? Nak berhenti apa? Dia anggap benda tu sebagai amalan sunnah. Bagi dia rusun. Mereka nak kata, itu bid'ah. Sebab tu iblis suka dia kata. Apa buat tu? Ni nampak tuan-tuan. Saya bentang ke tuan-tuan ni bukan apa. Nak bagi nampak punca kecelaruan tu metang mana. Akibat salah faham ni. Malah ni bukan nak cerita salah faham tu nak selesai lagu mana lagi. Nak bagi balik pening dulu lah Sat. Balik fikir saya kata ni tuan-tuan. Betul tak dia boleh membawa perpecahan? Tak buat perpecahan. Sebab kata dia balik daripada Saudi. Dia balik daripada Jordan. Mana-mana negara lah dia balik. Daripada UAE buat tau. Balik-balik main dia punya faham. Amalan masyarakat Melayu buat ni semua bid'ah. Tok-tok guru tu kalau pergi duk mengaji kat depa, sebab depa pengamal bid'ah, tak ada manfaat, tak ada pahala. Tuan Syekh Badruddin main duk mengajak ni. Syekh Badruddin dia buat talqin tak tuan? Dia baca talqin dulu tu imam kalau nerang mati lu saya duk ada. Jadi dia kata siapa pergi mengaji kat tok-tok guru hak pengamal bid'ah ni, lam yanfa'hu Allah bima sami'. Tak dapat manfaat sekubang. Salam, pi salam pun tak boleh. Makna bila kita salam, kita menghormati dia, kita memuliakan dia. Dia kuat duk sakan lagi ceramah, diterima di sana sini. Sebab itulah kita akan merongkaikan ikatan Islam. Kita akan memusnahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab depa duk ajak bawa buat bid'ah. Bukan boleh duk salam tu dengan tok-tok guru hak duk buat bid'ah tu. Sebab kata Sufyan Tsauri, orang yang piduk salam cium tangan pula tok-tok guru tersebut, maka dia telah pun merongkaikan ikatan Islam, satu ikatan demi satu ikatan, bahkan dialah peruntuh kepada agama ni depa kata. Kemai gak depa hujah gitu tuan. Kita nak jawab ke mana? Saudara bilang ni. Okey. Lagi saya petik lagi lah kata-kata ulama lain pula. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal. Yang Aisyah pernah dengar dia bercakap, Aisyah kata, kalau Nabi ada, Nabi mesti seronok dengan dia. Kata-kata yang keluar daripada mulut Hasan Al-Basri ni macam kalamul anbiya, macam kata-kata para nabi. Dia ungkapkan tu. Jadi Hasan Al-Basri kata apa pula tuan-tuan? La yaqbalu Allah li sahibi bid'atin sawman wala salatan wala hajjan wala umratan hatta yada'aha. Apa makna dia tu tuan-tuan? Makna dia ialah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima bagi pengamal-pengamal bid'ah puasanya, salatnya, hajinya dan umrahnya sehinggalah dia meninggalkannya, yakni meninggalkan amalan-amalan bid'ah tersebut. Ini masalah bid'ah ni. Bawa buat bid'ah tuan-tuan dalam kehidupan dia. Dia sembahyang, dapat pahala apa? Dia pengamal bid'ah. Tak ada apa, sia-sia amalannya. Tak dapat apa. Yang ulama sepakat ni masuk di kalangan ahlul bid'ah atau dipanggil dengan gelaran ahlul ahwa ni ialah amalan-amalan yang berkait dengan akidah umat Islam. Seperti puak Syiah. Syiah tu orang panggil ahlul bid'ah tu. Ahli-ahli bid'ah sebenar.
Depa sembahyang tak? Sembahyang. Tapi cara dia sembahyang, duduk sembahyang sujud atas batu tu, Allah terima tak tuan-tuan? Ibadat hak dia buat tu. Pi umrah, kita duduk labbaik Allahumma labbaik, dia labbaik ya Husain, labbaik. Nampak tak orang hak sesat ni? Sebab tu Allah Ta'ala tak terima. Tapi masalahnya, mereka bukan kata hak tu. Mereka kata ni hak geng-geng duk pergi baca tahlil ni. Geng baca tahlil ni mereka kata, sebab pengamal bid'ah, la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin. Allah tak terima amalan mereka. Hang buatlah amalan sedekah, tak ada pahala. Hang semayang, tak ada apa. Hang puasa pun sia-sia. Pi haji ni, umrah ni, kalau nak pergi duk takut sangkut di Shah Alam ni. Raya ni kan dah banjir di mana? Di Kuala Lumpur lah ni kan. Nak pi ni, sehari 2 hari. Takutlah bukan, tak takut ke tuan-tuan? Pipi, tuan-tuan lekat ayak naik, nak pi tak boleh. Takut lah, takut. Tapi pengamal bid'ah tuan-tuan, bukan soal lekat tak lekat tu, pi buat umrah 100 kali pun Allah tak terima. Siapa kata ni? Al-Hasan al-Basri. Hasan Basri kata orang yang buat bid'ah ni, Allah tak terima semua amalan dia. Hang sebutlah. Sebab itulah yang kami sungguh-sungguh nak ajak masyarakat Malaysia ni tinggal amalan-amalan bid'ah ni. Duk buat apa benda Nabi tak buat. Dah ada hak Nabi buat apa duk pergi tambah amalan hak Nabi tak buat. Mai dah hujah dia bang. Betul ya tak? Betul ya. Umar bin Abdul Aziz pula. Ini Khalifah Ar-Rashidin yang kelima menurut sebahagian ulama. Ibnu Katsir salah seorangnya tuan-tuan. Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan dia kata apa? Usikum bitaqwallah wal iqtisad fi amrihi wattiba'i amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhdithuna ba'dah. Ini pesanan daripada Umar bin Abdul Aziz. Siapa tak kenal Umar bin Abdul Aziz? Lim Guan Eng pun nak jadi macam Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan. Ni main-main. Kan? Dia pernah kata apa dia dulu kan? Kagum dia kan. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku berpesan kepada kamu, usikum, aku pesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wal iqtisad fi amrihi, mematuhi perintahnya, mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang diada-adakan oleh mereka selepasnya. Halah itu penting tu. Suruh ikut Nabi, orang duk reka-reka ajaran agama ni, jangan duk ikut. Ambil hak Nabi buat tu, ittiba', ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam buat cukup. Buat apa yang pi duk tambah-tambah, orang reka jangan ikut. Wa tarki ma ahdatsal muhdithuna ba'dah. Kalau ada orang duk reka ajaran-ajaran agama, jangan duk ikut hal Nabi buat. Saya bagi contoh kat tuan-tuan malam ni. Kita zikir lepas sembahyang tuan-tuan. Kita dengar satu hadis. Hadis Thauban radhiyallahu anhu, bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Al-Imam Muslim. Saya bukan tengok dalam kitab Sahih Muslim pun, saya tengok dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ya. Imam Nawawi letakkan hadis ni. Cara kita nak zikir lepas sembahyang. Kata Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dulu ni dia kata, idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi dulu ni lepas sembahyang bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa Nabi buat? Istaghfara thalathan. Nabi akan istighfar 3 kali. Ni dia kira, dia tengok Nabi tiap-tiap kali sembahyang
Nabi akan istighfar 3 kali. Wa qala, kemudian Nabi akan baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dengar saya baca sekali lagi. Ini hadis dalam Sahih Muslim yang saya nukilkan ini daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Lepas Nabi istighfar, Nabi baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sama ada hak dengan tuan-tuan duk buat tasawuf lepas maghrib tu ni. Macam nak semacam kan, tapi macam dengan pendek sikit. Hak tu imam kita baca tadi lagu mana? Tu imam Masjid Zahir apa baik ke tuan-tuan? Dia baca lagu mana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Hak Nabi ajak 3 rakaat dah. Hak tu imam Masjid Zahid buat tu ni. Tu imam lah kita kan. Tu imam mana-mana je lah. Tuan pergi Johor ke, tuan pergi lah Selangor ke, mereka baca 7 rakaat. Nabi ajak 3 rakaat, mereka pergi tambah lagi 4 rakaat lagi jadi 7 rakaat. Imam Hasan Al-Basri kata apa tadi tuan-tuan? Aku pesan kepada kamu, ikut Nabi buat. So duk buat nak orang reka. Sat lagi tu imam lagi nak baca hak mana lagi tuan-tuan? Betul tu imam dengar ke tak ni? Tu imam nak baca hak mana tuan ni? Ni hadis sahih Muslim. Nabi baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ni kalau orang cut video saya je lah tuan-tuan. Dia ambil hak tang tu ya kan. Saya kenal 2-3 kali ya. Dia cut hak tang tu ya. Lepas tu dia sebang. Lepas tu tengok Ustaz Abdullah Din Wahabi, dia kata mampu saya tuan-tuan. Keliru tak masyarakat tuan-tuan kalau saya berhenti tang tu ya. Keliru. Ni hadis ni. Hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. Bukan hadis pergi jalan. Biarlah bagi pening Ustaz kan. Qila lil Auza'i. Ada orang tanya Imam Auza'i yang meriwayatkan hadis ini. Wa huwa ahadu ruwatil hadis. Dia salah seorang meriwayatkan hadis ni. Dia riwayat bila sampai dia baca hadis tu, orang tanya dia. Orang tanya apa tuan-tuan? Kaifal istighfar? Lagu mana istighfar? Maksudnya istighfar hak Nabi baca lah. Zahir kita faham daripada hadis ni kan. Istighfar yang Nabi baca 3 kali itu lagu mana? Dia kata taqulu, engkau berkata astaghfirullah astaghfirullah. Bes. Hak tu imam baca tadi lagu mana? Astaghfirullahalazim. Lah tambah al-azim lagi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh nak tuan-tuan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal, celau pula dah, hayya ka hayyu pula, apa celau lagi kan. Wa atubu ilaih. Hak yang kita jumpa dalam hadis Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i bila ditanya kaifal istighfar, bagaimana nak beristighfar, dia kata hang katalah astaghfirullah astaghfirullah. Nak ikut mana tuan-tuan? Celau dah tuan-tuan. Kalau saya pergi ceramah lagu tu, bab tu tajuk ni kena belajar. Baru kita tak akan keliru. Tu contoh saya bagi kat tuan-tuan untuk nak bagi faham ni. Macam masalah tu dia memang ada. Dengan kita kata tak ada masalah apa aku, benda kecil ya.
Bukan kecil tuan-tuan. Ada orang memperbesarkannya. Tapi kita tak erti. Nak jawab tak erti. Lain kali kita kata apa? Terus habis mengaji tu Wahabi. Kita tahu kata tu. Lah kena jawablah kekeliruan ni. Lagu mana nak selesaikan masalah tu? Lepas tu daripada awak ustaz tak jawab tu. Tak boleh ada 5 minit lagi nak habis masa tu. Jawab panjang. Sejam pun nak habis. Jadi tak boleh jawab lagi lah. Kena baca lagi habis tu. Sebab itulah saya tulis buku kecil ni tuan-tuan. Buku tajuk dia Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan. Kena faham bid'ah tu apa dia. Adakah maksudnya hak yang kita duk kata tadi tu, atau apa takrifan yang diberikan oleh para ulama tentang bid'ah. Kena faham betul dulu. Okey, kita baca dulu tuan-tuan. Kita dah habis pula. Sikit ya. Ada 2-3 kata-kata lagi. Okey, berapa insya-Allah? 8 berapa? Tak nampak. Lagi nak lajak pula tadi. Okey, saya baca sikit lagi tuan. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pula kata, ini sahabat. Kullu bid'atin dalalah. Kata Abdullah bin Umar, setiap bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah ialah sesat. Wa in ra'aha an-nasu hasanah, sekalipun orang ramai melihatnya berpendapat ianya baik. Kamu nama kata bid'ah sahih sesat. Walaupun orang ramai kata baik tu. Lepas tu kita pun kata ish, tu macam mana depa kata ada bid'ah hasanah. Ini kata-kata siapa dia ni tuan-tuan? Syekhus Sahabah, maha guru para sahabat, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata begitu. Kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Sekalipun orang ramai kata tu baik, tapi kata Ibnu Umar sesat. Muhammad bin Aslam berkata, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Ini lagi berat tuan-tuan ni kan. Sesiapa yang menghormati pembuat bid'ah, dia tahu ni ahli bid'ah, dia piduk sayang kawan tu, piduk cium tangan kawan tu, dia telah membantu, menolong untuk memusnahkan Islam. Bukan main-main tuan-tuan. Musnahkan ajaran agama ni. Lagi Fudail bin Iyad berkata, man jalasa ila sahibi bid'atin ahbatallahu amalahu wa akhraja nural imani min qalbih. Barang siapa yang duduk di sisi pembuat bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan amalannya. Kita duduk buat baik dengan orang-orang pengamal bid'ah ni, Allah gugurkan amalan-amalannya. Kita semayang dapat pahala, tapi pahala kita Allah gugurkan kerana kita duduk buat baik dengan puak-puak ahli-ahli bid'ah ni tuan-tuan. Dan mengeluarkan nur iman daripada hatinya. Allah buat keluar cahaya Islam yang bersinar-sinar dengan amalan yang dia buat tu, Allah padamkan. Habis apa pun tak ada tuan-tuan, kerana dia pergi muliakan ahli-ahli bid'ah. Yang terakhir tuan-tuan, sebelum yang terakhir, kata-kata Fudail bin Iyad juga, idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar wa la yurfa'u li sahibi bid'atin ila Allah 'amalun wa man a'ana sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Maksudnya, apabila kamu melihat seorang pembuat bid'ah melalui satu jalan, saya jumpa ni tok guru ni ahli buat bid'ah, tahu dah dia ni pembuat bid'ah ni, ahlul ahwa ni, pembuat ni, tengok dia mai kau tu, ikut jalan tu, cari jalan lain, jangan pergi duduk jeromoh dengan dia. Apabila kamu melihat seseorang pembuat bid'ah melalui satu jalan, maka ambillah jalan yang lain. Jangan duduk lalu jalan serupa dengan dia lagi, jumpa lagi sabar salah pula lagi. Nak cium tangan kau, orang pakai cium tangan ni, nak pergi salam pula, pergi cari jalan, pergi duduk kat dia.
Amalan yang dilakukan oleh pembuat bid'ah tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amalan ni, Allah angkat, malaikat angkat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda diterima amalan tersebut. Orang buat bid'ah ada, Allah tak terima amalan ni, tak diangkat ke langit. Sesiapa yang membantu, menolong pembuat bid'ah, maka dia sebenarnya membantu memusnahkan ajaran Islam. Dia duk tolong tu, sebenarnya dia tolong untuk memusnahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, tuan-tuan, kata-kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang mengadakan perkara bid'ah, dia reka satu ajaran agama baru, dia buat ajaran ni, padahal tak ada pula ajaran agama ni, maka sesungguhnya dia merasa dan merasakannya baik, maka sesungguhnya dia telah menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih tambah, dia rasa Nabi buat tak habis kot, dia pun tambah. Jadi seolah-olah dia menganggap bahawa Nabi tak sampaikan segala-galanya lagi, telah mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebab tu dia tambah tu, dia pergi buat ni, dia pergi reka akidah kepercayaan ni. Dia telah buat satu dosa yang sangat besar, bahkan dia hampir kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia seolah-olah menyangka Nabi telah mengkhianati risalah yang dibawa kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatlah, tuan-tuan, saya tak pasti apa insyaallah tepatnya. Jadi cukuplah sekadar itu untuk malam ni, memberi gambaran kepada kita semua, para pendengar, para hadirin dan hadirat sekalian, betapa tajuk ini, tuan-tuan, dia punya ruang untuk masyarakat salah faham, masyarakat keliru dan celaru tu memang sangat terbuka. Kalau kita abaikan tajuk ini, kita tak terangkan secara ilmiah, mana terang dengan hujah dan dalil, bukan terang dengan cara menyerang dan melabelkan orang. Saya tak berapa suka sebenarnya uslub melabel masyarakat ni. Kata belain pada kita ya. Tu geng Pak Wahab dia berbuah dia kan. Dia suka sangat label. Padahal kawan tu bukan daftar ahli persatuan Pak Wahab pun, tapi oleh kerana ada pendapat dia satu dua yang menyamai puak tu dalam bab-bab tertentu, dia tulis label. Itu yang menyebabkan jurang pemisah antara kita dengan puak-puak ni kan makin lama makin jauh, sebab kita tidak menerangkan dengan cara yang baik. Sebab kita takut masyarakat keliru. Kita nak jawab tak erti tu, galah dah tu kan. Nak jawab ke mana? Tak erti nak jawab. Sebenarnya ada tak cara jawabnya? Ada. Bukan dengan cara kita duduk label orang hantar, tak. Sebenarnya hujah duduk di jumhur ulama. Ulama-ulama kita tulis macam-macam kitab, tuan-tuan, yang saya cuba simpulkanlah dalam buku kecil ni. Buku bertajuk Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan, agar masyarakat faham. Dan kita, kalau kita yakin amalan yang kita buat ni bukan bid'ah, tuan-tuan, kita buat tenang. Dia kata apa-apa, kata apa yang tak erti, yang tak mengaji, duk kira dengan buat tak mengaji, tuan-tuan kan. Jadi kita takkan duk keliru dengan mereka. Biar-biarlah dengan pendapat yang mereka pegang tersebut. Kita rasa kita berpijak di bumi yang nyata, kita berpijak dengan dalil dan nas yang betul, yang telah diasaskan oleh para ulama kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang kurang, yang lemah itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.